Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Abihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Fadil Ustaz Yusof, Akademi Tadabbur Malaysia. Juga puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita dapat teruskan lagi siri yang ke-10 ya. Untuk membahaskan buku 40 mesej tersirat dari langit. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan masuk ke perbahasan tentang lafaz jahada dan al-inkar. Sekejapnya. Jahada dan inkar, ia merupakan isu yang ke-21 ya, isu yang ke-21. Jahada al-inkar. Okey. Puan-puan dapat dengar suara dengan baik ke? Boleh siapa respon? Okey. Okey, dengar. Terima kasih banyak Puan Syahira. Barakallahu fikum. Okey, jadi kita akan sambung jahada dan al-inkar. Al-inkar biasa kita dengar kan. Jahada mungkin kita pasti biasa dengar perkataan jahada. Cuma kita mungkin kurang biasa kot dengan kalimah jahada. Tapi bagi kalau baca Quran nak tak nak kita akan jumpa dengan kalimah jahada. Al-inkar ni banyaklah yang biasa kita jumpa. Dalam bahasa Melayu pun kita menggunakan perkataan inkar. Inkar, mengingkari. Baik. Jadi kita memahami bahawa manusia ni ada manusia yang sentiasa bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ya. Sentiasa bersyukur dan mereka menterjemahkan rasa syukur itu dengan akhlak yang mulia ya. Dan sekiranya mereka melakukan dosa, mereka tidak pernah memandang rendah terhadap perbuatan dosa yang mereka lakukan dan mereka tidak pernah berbangga dengan dosa tersebut. Juga mereka tidak melakukan secara terbuka ya. Mereka insaf bahawa sebagai manusia yang ada keinginan adalah mereka melakukan kesilapan, namun mereka tidak pernah berasa tenang pun dengan kesilapan yang mereka lakukan. Cuma desakan nafsu tu terlalu tinggi. Baik. Ada pula manusia yang jenis tidak bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kemuncaknya mereka menolak ajaran yang dibawakan oleh para nabi dan juga pewaris nabi kalangan ilmuwan ya. Maka orang yang tidak beriman itulah yang kita nak bincangkan pada pagi ini dengan menggunakan istilah jahada dan juga al-inkar. Jadi apa beza antara jahada dan inkar ni? Jadi jahada ni dia nak cerita tentang apa? Al-inkar nak cerita tentang apa ya? Baik, kalau kita lihat ayat Quran sebagai contoh, surah Fussilat. Surah Fussilat kata Allah Azza wa Jalla, wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka mengingkari ayat-ayat kami. Ataupun kalau kita nak terjemah secara lebih tepat lagi lah, ini dipanggil terjemahan dinamik. Dan mereka mengingkari ayat-ayat kami. Kalau kita nak terjemahan yang betul-betul mengikut laras Al-Quran, tanpa mempedulikan soal susunan dalam bahasa Melayu, maka terjemahannya berbunyi, dan mereka sentiasa dengan ayat-ayat kami, dan mereka dengan ayat-ayat kami sentiasa mengingkari. Jadi dalam bahasa Quran ni, dia penting kenapa dia ada isu at-taqdim wa ta'khir. Kenapakah Allah Ta'ala sebut perkataan bi ayatina dahulu barulah yajhadun. Dia pasti ada sebab untuk menunjukkan bahawa mereka benar-benar mengingkari tentang ayat-ayat ataupun petanda kebesaran Allah. Jadi kerana isu petanda tu diutamakan dalam surah Fussilat,
Maka bi ayatina disebutkan dahulu. Okey, baik. Jadi sekarang ni apa beza antara jahada dengan al-inkar, ya? Jahada ini tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah, bermaksud mengingkari ataupun menolak sesuatu secara zahir dan jelas. Kebesaran Allah Ta'ala yang besar, yang jelas menunjukkan pastilah alam ini ada pencipta. Dan inilah dalil yang paling besar pun dibawakan dalam Al-Quran. Ayat-ayat kauniyat, ayat-ayat tentang alam semesta. Dan ini juga dalil yang disembahkan oleh Nabi Ibrahim AS ketika berhadapan dengan Raja Namruz sebagai contoh. Dan ini juga dalil yang digunakan oleh ilmuwan untuk dimuatkan dalam kitab mereka, khasnya ilmuwan dalam bidang akidah. Okey, dalil tentang alam. Jadi alam ini satu benda yang jelas. Adanya matahari, pasti ada pencipta matahari. Adanya orang panggil apa, jasad-jasad angkasa ataupun samawi, menunjukkan adanya pencipta jasad samawi itu sendiri. Adanya al-hayawanul kubra, haiwan-haiwan dalam fizikal yang besar seperti gajah, ikan paus dan sebagainya, menunjukkan ada pencipta. Jadi apabila seseorang itu menolak petanda-petanda kebesaran Allah yang jelas ini, mereka tidak mempercayai adanya kuasa yang besar yang dinamakan sebagai Tuhan, bahkan mereka menolak segala-gala benda pemberian Allah secara jelas, maka mereka dipanggil sebagai orang yang jahada, ya, orang yang jahada. Okey. Habis tu yang Jahid Siddiq tu macam mana? Tanya pula Dr. Jahid Siddiq. Dr. Jahid Siddiq tu orang yang mengingkari nikmat Allah ke macam mana tu? Sebahagian besar ibu-ibu pasti kenalkan Dr. Jahid Siddiq yang terkenal dalam bidang perawatan Islam dan bidang kesufian, ya. Itu bukan jahid dengan hak pedas. Itu jahidun, ya. Jahidun, lebih tepat ya mujahid lah. Mujahid, orang yang berjuang pada jalan Allah. Hak simpul, bukannya hak pedas. Kalau baca jahid, maknanya tak elok lah. Jadi nama Dr. Jahid tu ialah hak simpul, jahidun. Baik. Kemudiannya ibu-ibu, jadi orang yang mengingkari nikmat Allah secara terbuka ni, nikmat yang memang makruf, mereka dianggap sebagai orang yang benar-benar jahat ataupun teramat jahat. Baik, satu. Kemudiannya perkataan jahada juga merujuk kepada mengingkari sesuatu dalam keadaan kita tahu benda tu. Kita tahu tapi kita ingkar juga. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah An-Naml, surah Semut pada ayat yang ke-14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan, padahal mereka meyakininya. Cuba kita lihat ibu-ibu, ya. Bagi kita nampak betul apa isu yang dibincangkan dalam surah An-Naml ni, itu ayat 14, ya. Okey. Ini cerita Nabi Musa dan Firaun ni. Ya. Ini cerita Nabi Musa dan Firaun, yang mana bila Nabi Musa menunjukkan mukjizat, dan juga sebenarnya ada 9 mukjizat kan, fi tis'i ayatin ila fir'aun wa qaumih. Dalam surah ini ada 2 kali perkataan 9 ditunjukkan oleh Allah. Rahsianya apa wallahu alam. Tapi ayat 12 ini setelah Allah Ta'ala berikan 9 tanda kepada Fir'aun, termasuk orang panggil apa, tanda-tanda macam darah, kutu, katak dan lain-lain itu. Dan mereka nampak dengan jelas. Sehingga berlakunya as-sinin, kemarau panjang. Mereka tahu kemarau panjang itu merupakan azabullah terhadap mereka lantaran mereka telah menolak kebenaran yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka tahu benda tu. Jadi setelah datang 9 mukjizat besar Nabi Musa ni, dalam keadaan mereka jelas tentang kebenaran, berada pada pihak Nabi Musa. Okey. Namun mereka tetap mengingkarinya. Mereka mengingkarinya dalam keadaan mereka rasa zulman, zalim, dan dalam keadaan mereka rasa mereka ni ada kedudukan yang tinggi, uluwan.
Okey, itu ya. Jadi di sini jahadu ni mengingkari dalam keadaan kita yakin. Betul dah tu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tolak juga. Maka jadilah seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab dan juga Al-Walid bin Al-Mughirah dan ramai lagi lah yang lain. Ini dipanggil orang demikian dipanggil sebagai jahidun. Tapi kalau mereka menolak kebenaran dalam keadaan mereka tak tahu pun benda itu benar. Mungkin kerana pendakwah tidak menyampaikan maklumat yang betul kepada mereka. Mungkin mereka termakan dengan propaganda yang ada. Mungkin mereka menghadapi masalah untuk mengkaji kebenaran kerana kehidupan mereka sebagaimana golongan-golongan tertentu di India seperti paria ataupun golongan apa nama yang satu lagi itu. Rasanya ada satu lagi golongan lebih rendah, golongan pelik ke apa, saya lupa. Jadi mereka ni hidup dalam keadaan serba miskin, sentiasa ditindas. Kebanyakan mereka juga ataupun sebahagian mereka tidak pandai membaca dan mereka ni hidup dalam keadaan tekanan demi tekanan. Mereka hanya tahu nak hidup, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tak pernah pun sampai pendakwah di tempat mereka atau sampai pun dalam keadaan minimum dan tidak menyeluruh. Jadi mereka tidak memeluk agama Islam. Ya, mereka tidak memeluk agama Islam. Macam mana tu? Adakah mereka dipanggil jahid? Tak. Mereka tidak dipanggil jahid. Bahkan ada kemungkinan orang seperti itu yang tidak sampai kebenaran pada mereka pada zaman sekarang masih boleh termasuk dalam kelompok ahlu fatrah. Ahlu fatrah artinya orang yang tidak sampai wahyu. Maka dalam kes orang yang tidak sampai wahyu ni ada dua pendapat ulama. Satu, mereka dibolehkan untuk masuk ke dalam syurga, terpulang kepada Allah. Syurga yang mana itu pandailah Allah. Ataupun mereka akan diberikan ujian terakhir di hari akhirat kelak. Jadi macam mana bentuk ujian itu ada dinyatakan dalam zahir hadis. Tetapi secara lebih terperinci hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui bagaimanakah bentuk pengadilan tersebut. Dan sekiranya mereka melepasi pengadilan tersebut di hari akhirat nanti, syurgalah mereka, dan jika sebaliknya iyazambillah, nerakalah mereka. Ya, baik. Jadi jahadah ada dua nilai ya. Satu, dia nampak dah kebenaran tu jelas, tetapi dia tetap menolaknya. Itu jahadah ataupun jahidun. Orang yang menolak artinya jahidun. Ataupun dia mengingkari sesuatu dalam keadaan dia mengetahuinya. Tadi benda tu jelas, dia tolak juga. Sebab dia sombong. Yang kedua, sebab dia dia enggan menerima kebenaran. Yang kedua, dia tahu benda tu betul. Dia tahu benda tu betul, tapi dia tolak juga kerana sombong, kerana berasa tinggi. Itu jahadah. Bagaimana pula dengan al-inkar? Al-inkar ini mengingkari sesuatu yang boleh jadi nampak, boleh jadi tak nampak. Kadang-kadang kita tak nampak satu benda, kita kritiklah, kita petikai. Contohnya datang orang pada kita dan orang memaklumkan. Orang maklumkan apa dia? Sekarang apa dia ya? Orang sebut sekarang kita dibenarkan untuk pada awal lah, bukan hari ni, contoh dalam beberapa hari lepas ada orang datang beritahu kerajaan nak ni dah, kerajaan nak bagi kita rentas negeri. Jadi bila orang datang sampaikan maklumat pada kita, kerajaan nak bagi rentas negeri, boleh jadi kita mengingkari maklumat tersebut. Ya ke, dah lama dah kerajaan asyik-asyik nak umum nak rentas negeri, tak rentas, tak bagi rentas pun. Okey, jadi mungkin ada orang mengingkari. Kenapa dia mengingkari? Kerana dalam kes itu dia tidak mengetahui kebenaran. Dia tak ada maklumat bahawa kerajaan memang nak membenarkan rentas negeri. Kawan dia tadi ada maklumat tu. Okey. Jadi ingkar ni dia umum. Boleh jadi dia ingkar benda yang jelas sebagaimana isu jahadah tadi. Boleh jadi dia ingkar kerana dia tak tahu pun tentang perkara tersebut. Macam saya dululah. Saya dulu ada mendengar seorang ustaz mengajar dan menyatakan menurut mazhab Syafi'i, khasnya al-Imam Syafi'i rahimahullah sendiri, kita disunnahkan untuk membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat. Ya.
Makna biasanya kita dalam rakaat ketiga, salat maghrib, isyak, zuhur, asar, ya, kita akan baca Fatihah dan kita terus rukuk. Tapi ustaz tersebut bahawasanya Imam Syafi'i dan sebahagian ulama Syafi'i menyatakan sunnah untuk kita membaca mana-mana surah ataupun mana-mana ayatul Quran dalam rakaat ketiga dan keempat. Apabila mendengar maklumat tersebut, saya pun mengingkari. Saya mengingkari. Tapi saya alhamdulillah saya mengingkari dalam keadaan saya seorang je lah. Tak adalah saya pun update status di Facebook ke ataupun di mana ini ustaz sekian-sekian dah. Ini ustaz yang Wahabi ke ataupun apa kan. Okey, baik. Alhamdulillah Allah pelihara saya untuk sabar dulu. Pada awal tu saya dengar terkejut, saya tak puas hati, saya mengingkarinya. Tapi kemudiannya macam saya rasa, saya fikir balik, sabar dulu. Boleh jadi aku tak tahu. Jadi bila kita belajar, alhamdulillah, saya jumpa kenyataan itu daripada Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim yang menyatakan memang dalam mazhab Syafi'i menyatakan sunnah membaca surah ataupun ayatul Quran pada rakaat ketiga dan keempat. Dan kemudian barulah saya pun jumpa lagi. Tapi kita tak bincang benda tu di sinilah. Tapi perbahasan benda tu panjang lagi. Jadi apa jawapan yang paling patut untuk kita pegang dan macam mana apa pula hadis digunakan oleh mazhab Syafi'i, itu cerita panjang lah. Baik. Jadi saya mengingkari maklumat tersebut. Kerana apa saya mengingkari? Kerana tabiat manusia annas a'da majuhilu. Manusia akan mengingkari ataupun memusuhi apa sahaja yang dia tak tahu. Kalau ada benda yang dia tak tahu, dia akan mengingkarinya. Itu benda biasa, ya. Itu benda biasa. Jadi itu ingkar. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nahl, iaitu pada ayat 83, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Ya'rifuna tu dia datang dalam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni maknanya dia ada ya tu di depan tu. Perkataan asalnya arafa, tapi dibaca ada ya di depan. Ya'rifuna fi'il mudhari' artinya benda yang sentiasa berlaku. Mereka sentiasa mengetahui tentang nikmat Allah, tetapi apa yang berlaku, apa respon mereka terhadap nikmat-nikmat Allah tersebut, semua kemudian yungkirunaha pun dalam fi'il mudhari', kemudian mereka sentiasa mengingkarinya. Jadi mereka tahu, tapi mereka sentiasa mengingkarinya. Na'udzubillah, ya, na'udzubillah. Baik. Nikmat Allah ni dia terbahagi pada dua. Nikmat yang tidak diketahui ataupun tak disedari, dan juga nikmat yang diketahui. Dan dalam kategori nikmat yang tak diketahui itu, dia dipecah lagi, iaitu nikmat yang langsung tak disedari dan juga nikmat yang diketahui setelah kita memikirkannya. Okay. Apa contoh nikmat yang kita memang sedar sekarang ni? Nikmat kesihatan. Alhamdulillah kita dapat join dalam kelas ini. Okay. Tapi apa pula contoh nikmat yang kita tak sedar sekarang ni? Tapi kalau kita fikir, kita renung, kita sedar. Oh, ya juga. Contohnya, kalau zaman dulu setelah kajian dibuat, rupa-rupanya kalau budak kecil demam, itu merupakan nikmat daripada Allah, kerana demam itu boleh membina antibody dia dan menguatkan imuniti badan dia. Nanti dia kenal, dia akan kuat untuk melawan demam-demam yang akan datang. Oh, itu nikmat itu diketahui setelah kita melakukan kajian, ya. Tapi ada juga nikmat yang mana langsung tak diketahui. Lama kemudian baru diketahui. Ya, lama kemudian baru diketahui. Itu nikmat-nikmat yang begitu tersembunyi, ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan kita langsung tak menyedarinya. Tiba-tiba, Allahu Akbar, patutlah dulu macam tu, ya. Patutlah Allah Ta'ala bagi sakit sebagai contoh. Ini hikmah dia. Jadi macam-macam lah. Jadi benda tu dia tak disedari, melainkan setelah kita mengalaminya baru kita menyedarinya. Okey, baik. Ibu-ibu dirahmati Allah,
Ingkar juga boleh jadi penolakan dalam keadaan kita tahu perkara tersebut ataupun kita tidak mengetahuinya. Macam jahada, kita tahu, kita ingkar. Tolak. Kali ingkar ini dia boleh jadi tahu dan tak tahu. Okey. Jadi di sini pengajarannya amatlah penting untuk kita berusaha bagi mempelajari dan memahami kebenaran, kemudian memiliki jiwa yang besar untuk menerima kebenaran tersebut. Janganlah kita termasuk dalam kelompok yang jahada dan ingkar. Belajar dulu belajar. Jangan cepat-cepat kita ni nak tolak benda datang, ilmu baru je kita nak tolak. Ilmu baru je kita nak tolak. Dan alasan orang untuk menolak ilmu baru ni biasanya tak pernah kami dengar orang zaman dulu sebut. Tiba-tiba ada orang zaman sekarang sebut benda ni. Tak boleh macam tu. Dalam bab ilmu dia kena mengaji. Boleh jadi ilmu yang kita dapat selama ni tak betul rupa-rupanya. Ya. Boleh jadi ilmu yang kita sangka orang dulu-dulu buat, rupanya orang dulu-dulu tu hanyalah dalam tempoh 40-50 tahun je. Sedangkan ada lagi orang zaman dulu dalam tempoh 1000 tahun, dekat-dekat zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in, zaman tabi'in, guna zaman-zaman imam besar tu, rupanya lain amalan mereka. Jadi mana dulu? Amalan mereka ke amalan tok nenek moyang kita? Jadi dalam bab ilmu, bila kita dengar je, kita sabar dulu. Jangan cepat kita menenting. Jangan kita menjadi orang yang ingkar ataupun jahada kerana tidak ada ilmu tadi. Sebaliknya kita buat kajian, kita bertanya kepada orang yang lebih mengetahui, boleh jadi ada jawapan yang lebih lunak. Ya. Kemudiannya kita mesti berusaha untuk melihat dan menghayati nikmat Allah yang dikurniakan agar kita tidak termasuk kelompok yang ingkar. Jadi kena lihat dan menghayati segala nikmat Allah. Ada orang kahwin tak dapat anak, ya. Berapa tahun dah kahwin tak dapat anak, jangan rasa sedih. Kita cuba menghayati itu merupakan pemberian Allah. Memang Allah dah sebut wa yaj'alu man yasha'u aqima. Memang Allah cipta ada orang tu memang dia, dengan minta maaf ya, aqim ni maknanya mandul. Memang Allah buat. Jadi dia bila pergi cek kesihatan dia okey. Suami isteri okey, tapi kenapa tak boleh anak? Memang Allah tak bagi. Jadi dia kena menghayati benda tu, dia kena banyak bersabar. Dan apabila dia memahami itu merupakan nikmat Allah, mereka merupakan manusia yang terpilih untuk merealisasikan ayatul Quran wa yaj'alu man yasha'u aqima, barulah mereka ada minda yang positif, mereka akan lebih menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Boleh jadi Allah nak mereka ni fokus kepada benda lain disebabkan mereka tak ada dah kekangan-kekangan di rumah sebagai contoh. Jadi benda ini perlu dihayati, bukannya diingkari. Semua orang tu diingkar terus. Baik, iyazambillah. Jadi ini rumusan dia, jahada menolak sesuatu kebenaran dengan jelas dan menolak kebenaran dalam keadaan kita mengetahui kebenaran tersebut. Ini merupakan orang yang sombong. Contohnya siapa? Iblis. Yang kedua, al-ingkar pula mengingkari sesuatu nikmat sebagai contoh. Boleh jadi dalam keadaan tahu tak tahu, jelas ataupun tidak jelas. Wallahu a'lam. Rujukan saya ialah kitab Al-Furuqul Lughawiyah oleh seorang pakar bahasa yang sangat luar biasa, Abu Hilal Al-Askari. Okey. Sebelum saya masuk dalam bab yang ini, yang ke-22, lafaz hadun dan juga syaqun, ada persoalan tak dulu? Kita buka dulu. Oh, ibu saya ada, Kak Syida ada, Puan Halimah ada, Mas Syahira memang dari awal lagi. CEO Mariam Dalina pun ada, insya-Allah. Betul-betul jadi usahawan yang berjaya, insya-Allah ya. Saya memang seronok kalau orang-orang yang saleh menjadi orang yang berharta. Kerana benda itu menepati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malu salih lirrajulis salih. Harta ini sebaik-baik harta ada pada tangan orang yang salih. Jadi tak dengki kalau kawan saya kaya raya, alhamdulillah saya seronok. Dengan syarat kawan yang soleh lah, ya, orang yang soleh. Tapi kalau orang yang tidak soleh kaya, kita akan rasa sedih kerana akhirnya harta pemberian Allah tidak akan disalurkan pada jalan yang betul.
Tapi kalau orang yang soleh kaya, alhamdulillah. Saya memang terutamanya kalau orang macam Ustaz Yusof dan kawan-kawan lain lah. Kalau betul lah mereka ni ada harta kekayaan dunia, jadi mereka tak perlu dah fikir pasal keduniaan. Mereka boleh fokus pada Ustaz Yusof, boleh fokus pada kerja Ustaz Yusof. Nak fikir pasal duit buat apa? Sebab dah duit banyak dah, kaya dah. Jadi itu. Itu kalau orang-orang yang soleh. Bila dia dapat dunia, maka dia tidak pedulikan keduniaan. Tapi kalau orang yang tidak soleh, bila dia dapat dunia, dia makin bermata keduniaan. Itu bahaya. Orang yang soleh ni bila dapat dunia, maka dia pun bebas daripada dunia. Dia bebas, dia akan fokus pada akhirat. InsyaAllah kita doakan orang seperti Puan Mariam Dalila, Ustaz Yusof dan sebagainya diberikan kekayaan yang melimpah ruah untuk memberikan fokus kepada kerja-kerja kebajikan dan bersifat akhirat insya-Allah. Baik, kalau tak ada sebarang persoalan, saya teruskan pada isu yang ke-22, lafaz haddun dan syaqqun. Yang boleh jadi sebahagian kita tak biasa apa pula lah haddun syaqqun ni, ya. Haddun ni apa dia? Syaqqun ni apa dia? Tapi sedikit sebanyak mungkin kita perasan kot. Perkataan haddun ni ada kaitan dengan hudud kot. Hudud ini batasan. Okey, hudud batasan. Contohnya watilka hududullah. Demikianlah batasan Allah. Maknanya Allah dah buat batasan, jangan langgar batasan tersebut. Hukum hakam, jangan langgar hukum hakam tersebut. Ya. Okey, baik. Sebagai contoh, Islam membenarkan seorang ayah mendidik anak walaupun sedikit tegas, tapi jangan sampai dilanggar, sampai memukul dan mencederakan, tak boleh. Ya, ada batasan dia. Baik, okey. Musuh ni dia terbagi pada dua bahagian. Ibu-ibu sekalian ya. Tuan-tuan dan puan-puan. Satu, musuh yang kita nampak. Musuh yang kita nampak. Kalau pada zaman Nabi SAW, siapa yang musuh kita nampak tu? Ialah orang macam Romawi yang datang menyerang Nabi, Parsi, ataupun nama-nama tadilah, Abu Jahal dan sebagainya. Itu musuh yang nampak. Umayyah bin Khalaf, musuh yang nampak. Tapi ada juga musuh yang tersembunyi yang kita tak nampak. Kalau zaman Nabi tu, al-munafiqun wal munafiqat, orang-orang munafik, lelaki dan wanita yang menyembunyikan keimanan mereka. Yang menyembunyikan keimanan mereka. Menyembunyikan keimanan pula. Yang menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka memakai pakaian iman, maknanya pakaian luaran tu iman, tapi pakaian dalamannya kekufuran. Jadi mereka hanya berlindung atas nama keimanan. Baik. Jadi musuh dalam selimut yang tak nampak itulah yang menjadi faktor memecah belahkan kerajaan di bawah pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu an dan berterusan pada zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu an sehingga berjaya diperangi habis-habisan pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma dan seterusnya. Jadi musuh dalam selimut tu sampai sekarang masih wujud, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia tak boleh kita nafikan. Disebabkan musuh dalam selimut lah tercatatnya perang yang dinamakan sebagai perang Siffin, perang Jamal. Jamal tu antara kumpulan Ummuna Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali radhiyallahu an, yang mana mereka tak nak berperang, tapi ada musuh dalam selimut yang mencetuskan peperangan. Musuh dalam selimut ni menyamar sebagai kumpulan Ali, menyerang kumpulan Ummuna Aisyah yang datang nak sembang, nak bincang dengan Ali. Akhirnya berlaku perang kerana nak mempertahankan diri. Pihak Ummuna Aisyah nak pertahankan diri, diserang oleh musuh yang kononnya daripada kumpulan Ali. Akhir sekali Ali pun bingung, Ummuna Aisyah pun bingung. Apa yang berlaku? Kita datang bukan nak perang, kita datang untuk bincang. Macam mana nak stabilkan semula kerajaan Islam yang makin berantakan. Jadi itu tujuan, tapi akhirnya itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Musuh dalam selimut ni cukup bahaya. Ya, cukup bahaya. Untuk memahami benda ni, maka kita akan membahaskan kalimah haddun dan juga syaqqun. Kedua-dua kalimah ini, haddun itu artinya batas, menentang, ya, menentang. Saya silap tadi tuan-tuan, saya silap, saya minta maaf banyak.
Yang hadun, hudud tu, itu bukan hadun. Itu haddun, tak ada alif. Saya silap, saya minta maaf sungguh-sungguh ya. Yang batasan tu haddun, tak ada alif. Ini haddun, menentang. Minta maaf banyak tuan-tuan dan puan-puan ya, lupakan yang poin awal tadi. Baik. Ayat dalam surah At-Taubah ayat 63, Allah Azza wa Jalla menyatakan, Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha. Dzalikal khizyul azim. Tidakkah mereka mengetahui bahawa man yuhadidillaha wa rasulahu, sesiapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya untuk mereka neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah kehinaan yang terbesar. Itu surah Taubah ayat 63 cerita tentang orang yang hadun, orang yang menentang Allah dan Rasul, neraka jawapannya. Okay, baik. Ayat itu untuk siapa? Golongan al-munafiqun. Jadi memang kalau kita lihat ayat sebelum dan ayat selepas, ayat sebelum 63 dan selepas ayat 63, ayat itu merujuk kepada orang al-munafiqun. Kata Ibn Ashur, beliau menjelaskan maksud yuhadidi ialah al-muhaddah, iaitu al-muadatu wal mukhalafatu. Al-muadatu ni permusuhan ataupun pelampauan, ya. Pelampauan dan juga mukhalafah, percanggahan. Baik. Kemudiannya begitu juga kalau kita lihat dalam ayat 5 surah Al-Mujadalah, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Sesungguhnya orang-orang yang sentiasa kuat menentang Allah dan Rasul. Minta maaf ya, terjemahan di sini saya biasa ambil daripada internet. Kita bila kita ambil terjemahan tu, kita tak cek satu-satu. Adalah perkataan yang tersilap, contohnya dari, sepatutnya daripada, contohnya. Saya biasa ambil berat tentang benda ni, tapi bila banyak-banyak tu terlepas. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Jadi macam ni, innal ladzina yuhadduna lebih sesuai diterjemahkan sebagai sesungguhnya orang-orang yang sentiasa bersungguh menentang Allah dan Rasul. Mereka pasti, mereka tetap ditimpa kehinaan sebagaimana kehinaan menimpa orang-orang terdahulu daripada mereka. Okey, itu cerita tentang orang yang menentang kebenaran. Yuhaddu. Begitu juga ayat 20. Kata Ar-Razi, kata al-muhaddah ni dia ada dua. Satu menghalang, ya, menghalang. Disuruh pintu, okey. Tapi ibu-ibu sekalian ya, perbahasan hadun dan syakun ni dah agak berat sedikit. Tapi tak apa, saya akan cerita satu-satu. Sekiranya pembentangan saya ni agak laju, ibu-ibu tegur saya ya, tegur. Sebab ibu-ibu dah terbiasa dengan Ustaz Yusof. Ustaz Yusof ni ada dua kelebihan. Satu lembut, yang kedua satu-satu dia sebut. Dan saya pun belajar erti budi kesantunan daripada Ustaz Yusof, dan juga saya belajar penyampaian pun daripada beliau, pengalaman tengok beliau. Jadi kalau umpamanya bila Ustaz Yusof panggil je, mungkin Ustaz Yusof tak ada kat sini, Ustaz Yusof ada program lain kan. Nanti saya pun nak join kelas Ustaz Yusof pukul 10.30 pula. Alhamdulillah. Yang lepas pun saya join. Baik. Apa tadi, kalau Ustaz Yusof jemput je, mula saya dah kena jaga lembut sikit. Sebab Ustaz Yusof agak lembut sangat. Baik. Barakallahu fikum. Jadi saya akan sampaikan kepada ibu-ibu perlahan-perlahan je. Kalau ibu-ibu rasa terlaju sikit je, maklumkan. Nak perlahan sangat pun tak boleh. Tapi saya cuba cerita satu-satu. Yang penting, ibu-ibu dapat tangkap poin yang saya sampaikan ya. Okey, hadun tadi menentang. Ingat poin itu dulu. Hadun menentang. Menentang Allah dan Rasul. Kalau surah Mujadalah, hadun tu merujuk kepada orang yang menentang
Allah dan Rasul. Begitu juga dengan surah Taubah ayat 63 menentang Allah dan Rasul. Okay, sekarang ni kita nak tahu perkataan haddun dengan lebih lanjut. Maksud asal al-muhaddah. Fil muhaddah qaulan. Ada dua pendapat. Apa dia? Satu, menghalang. Menghalang. Justru pintu rumah kita tu selain dipanggil al-babu. Ahmad al-bab. Ahmad al-babu. Al-babu tu pintu kan. Pintu juga dipanggil haddadun. Haddad kerana pintulah yang menghalang orang lain daripada memasuki rumah kita. Jadi ialah dinding pun menghalang juga, tapi pintu ni dia benda yang boleh terbuka, boleh tertutup. Jadi antara tempat untuk menghalang orang daripada memasuki rumah kita ialah dengan pintu, dan kita kunci pintu supaya orang tak masuk ke dalam rumah kita, yakni orang-orang yang tidak berkenaan ya. Ataupun orang jahat ke, iyazambillah. Manakala orang yang terputus rezeki, tak apa, buat rezeki ni cerita Allah lah kan, kita usaha. Tapi orang yang terputus rezeki, hari tu pergi berniaga, standard dapatlah jualan dalam 300-400-500 sale hari tu, tapi hari tu dapat 100 je. Standard 400-500, tapi hari tu 100. Tak tahulah kenapa tak laku hari ini. Maka orang yang terputus rezeki dipanggil sebagai mahdudun. Terhalang, samalah dengan isu pintu menghalang, orang terhalang daripada mendapat rezeki, mahdudun. Okey, nampak? Okey, satu. Ya, itu pendapat al-mubarrad. Yang kedua, ada juga ulama yang menyatakan kalimah al-muhaddah asasnya bermaksud besi. Maknanya apabila berlaku pergaduhan antara dua pihak yang menggunakan besi seperti pisau, pedang, mata tombak dan sebagainya. Jadi ia merupakan kiasan kepada berlakunya pertengkaran yang besar antara dua pihak. Walaupun asasnya muhaddah tu ialah besi. Jadi perang guna alat-alat besi tadi. Tapi ia juga merujuk secara kiasannya terhadap pergaduhan, pertengkaran yang berlaku antara dua orang ataupun dua pihak. Al-muhaddah. Para mufassir mentafsirkan kalimat itu sebagai permusuhan dan perpecahan. Boleh jadi pihak musuh memerangi kaum muslimin, boleh jadi mereka boleh jadi dengan mendustakan agama Allah dan menghalang orang daripada beramal dengan agama. Okey, apa kata Razi? Watak yang disebutkan sebagai orang yang menentang Allah Ta'ala dan Rasulnya ialah orang munafik. Lantaran mereka mengasihi orang kafir dan menentang Rasulullah SAW, lalu Allah menghina mereka. Wa yahtamilu sa'iral kuffar, boleh jadi juga orang yang menentang Allah dan Rasul itu orang kafir yang lain. Bukannya orang munafik, tapi orang kafir yang lain. Boleh jadi juga. Okey, jadi di sini kita faham haddun ialah menentang. Dan standardnya dituju kepada orang munafik. Okey, satu. Yang kedua, kalimah syaqun melibatkan orang kafir, musyrik dan juga Yahudi. Contohnya ayat 13 surah Al-Anfal, "Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah." Bukannya dzalika bi annahum haddullaha wa rasulah, bukan haddun, tapi syaqqun. Wa man yushaqiqillaha, yushaqiqi sama dengan syaqqu. Wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Perintah yang demikian itu kerana mereka menentang. Menentang juga. Syaqqu menentang, haddu pemenentang. Jadi perintah yang demikian kerana mereka menentang Allah dan Rasul. Sesiapa yang menentang Allah dan Rasul, sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya. Okey. Apa kata Ibn Ashur, satu perbahasan yang penting. Kalimah al-musyaqqah bukan al-masyaqqah. Kita sebut ada masyaqqah hari ini. Apa dia masyaqqah tu? Kesulitan. Tu kesulitan. Ini bukan masyaqqah, ini al-musyaqqah.
Bukannya masyaqqah yang biasa kita sebut. Ini musyaqqah. Kalimah musyaqqah ialah permusuhan dengan penderhakaan dan kekerasan. Ia berasal daripada kalimah apa? Ia berasal daripada kalimah asyikki yang bermaksud sebelah. Ia adalah nama dengan maksud al-mashquq, iaitu pemecah belah. Syikki ini sebelah. Min syiqqil aiman, dari sebelah kanan. Wa min syiqqil aisar, dari sebelah kiri, sebagai contoh. Okay. Jadi bila duduk sebelah-sebelah, maka perkataan al-mashquq, pemecah belah. Jadi sebelah, syikki ini sebelah. Seorang sebelah sini, seorang sebelah sini. Maka daripada itulah disebut pemecah belah ni, yang menyebabkan bergaduh lah. Selama ni dua orang tu baik macam ni. Sekarang ni datangnya orang pemecah belah. Dia pun main ke sini, dia pun main ke sini. Hubungan mereka dah tak rapat. Pemecah belah dipanggil al-mashquq. Okey, baik. Ayat ini tentang siapa? Menurut At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wili Al-Quran, orang tafsir secara umum, kata Ma'alimut Tanzil Al-Baghawi, orang kafir dalam perang Badar. Jadi okey, yang ini biar dulu. Yang ni cerita jadi pening pula. Okey, jadi ada juga menceritakan tentang Yahudi Bani Nadir. Jadi artinya kalau haddun munafiq, tapi kalau syakun ia merujuk kepada orang kafir, orang Yahudi, ya begitu. Jadi penjelasannya, kalimah syakun pemisahan menunjukkan dua kumpulan yang saling berbeza, pecah tadi, syakun ni pecah. Kalimah haddun pula menunjukkan unsur berdekatan. Kalimah haddun ni unsur berdekatan. Macam kita, okay, syakun ni kita dengan orang kafir. Adakah kita ni duduk rapat-rapat dengan mereka, bukan fizikal? Maksudnya secara kejiwaan. Adakah kita ni duduk berkasih sayang dengan mereka? Kita bantu mereka habis-habisan? Tak ada, taklah sampai macam tu. Kita tetap ada gap kita antara gap antara kita dengan mereka. Tetap ada gap tu. Tapi kalau dengan orang munafik, yang mana mereka ni duduk menyamar sebagai Muslim juga, menyebabkan kita pun bagi layanan kepada mereka yang special, kita sayang mereka sebagai Muslim, padahal mereka munafik. Jadi kalimah syakun ni mewujudkan pemisahan yang berlaku, dua kumpulan yang berbeza, satu syiqqil aiman, satu syiqqil aisar, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Tapi kalau haddun ni, dia menunjukkan unsur yang berdekatan. Haddun ni dia ada unsur berdekatan, seperti tanah 4 ekar ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang berdekatan. Satu tanah ada 4 ekar, besarlah 4 ekar kan. Contohlah tu, ada tanah 4 ekar yang dikongsi oleh 4 orang tanah. Setiap orang tu ada 1 ekar sebagai contoh. Jadi untuk membezakan antara ini tanah saya, ini tanah kamu, kita pun letak haddun, yakni batasan. Dia ada kaitan juga dengan batasan rupa-rupanya. Saya terlupa ya. Yakni batasan. Dia ada batasan dia untuk menyatakan ini tanah saya, itu tanah kamu. Jadi dan kadang-kadang benda tu mengelirukan. Mana satu bahagian saya ni batu sempadan dah letak tapi kita keliru. Mana satu ni bahagian saya kalau batu sempadan duduk di sini, adakah tanah saya tu lurus macam tu ke ataupun ada sengit-sengit sikit ke macam mana tu. Kita keliru kadang-kadang dengan dia punya batasan tanah tu secara lebih terperinci. Samalah dengan orang munafik. Kita pun keliru, dia ni orang Islam. Kau orang munafik sebenarnya. Perangai munafik tu banyak. Tapi kita tak berani nak kata dia munafik kok. Begitulah sebagaimana dalam kes tanah tadi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, penentangan dalam syakun, orang kafir, Yahudi dan sebagainya jelas. Memang kita tentang mereka dalam bentuk syakun. Manakala dalam kes orang munafik, mereka dipanggil haddun, kerana ia mengelirukan, ia satu benda yang tak jelas. Mereka ni kawan ke mereka ni lawan. Mereka memberi idea tu baik ke, idea tu boleh memakan diri kita dan sebagainya, benda tu mengelirukan. Maka dipanggil sebagai haddun. Syakun, penentangan secara jelas. Haddun, penentangan secara tidak jelas. Wallahu a'lam. Okey.
Ada sebarang persoalan? Puan Maimunah ada nak tanya? Tak ada Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Puan Sharifah, Ya, bagi saya masa sekejap je. saya nak tanya sikit je. Sekejap Puan Sharifah. Bagi masa sekejap ya. Okey. Okey. Okey, boleh. Silakan Puan Sharifah. Saya nak tanya macam mana nak dapat buku ni. Tak dengar. Saya nak dapatkan buku ni macam mana? Oh, nak dapatkan buku ni. Sorry. Nak dapatkan buku ni, saya bagi nombor kawan saya ya. Okey. Okay, saya bagi di ruangan chat boleh tak? Okey. Ustaz Ahmad. Jadi Puan Sharifah ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh dapati buku ni daripada Ustaz Ahmad. Tapi buku ni e-book lah. Dia bukan buku fizikal ya. Tak apa. Buku terbitan daripada syarikat kami, Faqih Sinejas. Okey, silakan. 011-6186-6686. 11 011-6186 6186 6686. 6686. Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad. Okey. Saya pun nak check betul ke nombor tadi. Betul dah. Ya, terima kasih Ustaz. Sama, barakallahu fikum. Puan Intan, macam mana kita bagi contoh sikap orang munafik yang ada kalangan kita dalam hidup seharian kita takut terlepas pandang? Okey, satunya Puan Intan, barakallahu fikum, kita satunya bukan kerja kita lah untuk mencari siapa munafik, siapa bukan munafik. Sebagaimana para sahabat dahulu pun mereka tidak mencari siapa munafik kecuali dalam keadaan yang tertentu, memerlukan. Sebagaimana Umar bin Al-Khattab pun dia nak tahu juga, maka dia sembang dengan Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhumah yang tahu tentang ilmu orang munafik. Cuma secara asasnya ada beberapa perangai orang munafik. Itu perangai tapi tak semestinya mereka tu orang munafik. Jangan kita lepas ni kita nampak orang tu dia perangai macam ni lah. Jangan terus kita kata dia orang munafik. Tak. Itu hanya tabiat munafik yang ada pada sebahagian daripada kita. Semoga Allah menyelamatkan kita insya-Allah. Contohnya apa dia? Kata Allah Azza wa Jalla, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Bila mereka bangun untuk solat, mereka bangun malas-malas. Satu, malas-malas. Qamu kusala. Yura'unan nas, mereka sentiasa ingin menunjuk-nunjuk kepada manusia, artinya supaya orang nampak mereka ni Muslim. Mereka sentiasa menunjuk-nunjuk. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat pada Allah melainkan sedikit. Oleh kerana ada isu menunjuk-nunjuk supaya nanti Nabi tahulah mereka ni Muslim, mereka datang salat. Maka mereka ni akan jaga sungguh bab salat zuhur, bab salat asar, bab salat maghrib, mereka akan solat di masjid. Kenapa? Kerana pada waktu itu cerah, orang nampak. Tapi dalam kes salatul isya, dalam salatul subuh, Allah qamu kusala, mereka bangun tu pun sangat malas, entah datang tak datang. Lagipun kalau tak datang, isyak tu gelap, subuh tu gelap. Maka kalau tak datang pun Nabi SAW dan para sahabat tak perasan siapa datang siapa tak datang. Justru menurut hadis Nabi SAW, tanda orang munafik ialah mereka cuai dalam salatul isya dan juga salatul subuh. Baik. Kemudiannya yang lainlah hadis yang 5 tu, iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza u'tumina khana. Takut saya tersilap dah mana satu. Wa iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Okey, satu hadis. Kemudian satu lagi hadis yang lain ada tambahan wa iza khasama fajara. Bila sembang mereka dusta, mereka
Bila janji mereka mungkiri, bila diberi amanah mereka khianat, dan bila mereka bergaduh, bila mereka bertengkar, bila mereka tak sebulu dengan orang lain, mereka buat jahat. Kita bergaduh juga dengan kawan tapi tak ada sampai buat jahat. Setengah orang, bila dia bergaduh dengan orang tu, dia tak puas hati, jumpa tak bomoh. Suruh kenakan ilmu hitam. Oh, jahat. Itu perangai orang munafik. Wallahu a'lam. Secara ringkas begitu ya Puan Intan. Okay. Ada persoalan lain? Silakan. Okay, tak ada Okay, kalau tak ada, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita masih satu lagi topik. Kita masih ada dalam 9 minit lagi ya, insya-Allah. Orang munafik Allah guna haddun. Haddun, apa syahadat ya? Orang munafik haddun untuk orang kafir, orang Yahudi, orang Kristian, kita panggil syaqun. Syaqun. Okey. Okey, kalau tak ada kita satu lagi. Kalimah syakiran dan juga kafuran. Syakiran dan kafuran membuatkan kita sedar kesilapan dan kelemahan kita. Okay. Macam mana syakiran dan kafuran ni? Apa isu dia? Syakir tu kita tahulah orang yang bersyukur. Kafur tu boleh jadi dua. Orang yang kufur ataupun berus kafur. Tapi kalau berus kafur tu, kalau kafur yang orang guna kapur barus tu, itu kafura. Dalam surah Al-Insan, kafura. Yang ni kafura bukan kafura. Ini kafura. Okey, beza ya antara kapur barus dengan orang kufur itu beza. Kafur, kafur. Jadi orang yang manusia ni terbagi pada dua golongan lah sebagaimana kita sebut tadi. Orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur. Ya. Jadi sekarang ni kita cuba menghayati ayat 3 suratul Insan. Ya, ayat 3 suratul Insan kata Allah Jalla wa Ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafuran. Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepadanya ataupun okey, tuan-tuan dan puan-puan izinkan saya untuk terjemah mengikut susunan perkataan ya. Pedulikan yang terjemah di sini. Inna sesungguhnya hadainahu kami telah memberikannya as-sabil jalan ataupun petunjuk. Imma syakiran sama ada mereka menjadi orang yang bersyukur, wa imma kafuran ataupun sama ada mereka menjadi hamba yang kufur. Ya, okey, baik. Apa maksud panjangnya ya? Ayat 58 5. Surah 58 ayat 5. Apa dia ya? Oh, kafur barus. Okey, baik. Sekarang ni isunya apa dia? Cuba puan-puan tengok Satu, syakir. Yang kedua, kafur. Kenapa Allah Ta'ala tidak standardkan? Ini persoalan saya ya. Kita tengok kat sini lah. Kenapa Allah tak kata, cuba ibu-ibu tengok ya. Oh, minta maaf saya terlupa nak besarkan tulisan. Kenapa Allah tak sebut imma syakiran wa imma kafira? Satu di situ. Kenapa tak standardkan syakiran kafiran? Okey, satu persoalan. Ataupun kenapa Allah Taala tak standard daripada sudut imma syakuran wa imma kafura? Jadi boleh juga kan? Satu, imma syakiran wa imma kafira. Yang kedua, imma syakuran wa imma kafura. Yang ketiga, terbalikkan. Inna hadainahu sabila imma syakuran wa imma kafira. Tak boleh ke kalau kita terbalikkan pula? Persoalannya kenapa tak standard antara syakiran dengan kafuran? Kalau standard syakiran kafiran ataupun syakuran kafuran, bagus standard, bagus sama. Tapi sekarang tak, dia tak sama. Syakiran dengan
kafiran. Okey. Jadi pertamanya kita kena faham dahulu apa maksud syakiran, apa maksud syakuran. Dalam Quran tadi ayat 3 tadi menggunakan kalimah syakiran, syakiran ni isim fa'il ataupun kata nama yang bermaksud orang yang sentiasa bersyukur. Itu syakiran. Kata nama. Macam cikgu. Cikgu tu kata nama. Ke mana-mana saja pun orang panggil dia cikgu. Mak saya sebagai contoh yang ada hari ini. Barakallahu fikum. Mak saya cikgu. Pergi mana-mana mak saya tengah tidur. Orang datang. Cikgu buat apa cikgu? Cikgu tengah tidur. Cikgu kan mengajar. Kenapa cikgu yang tengah tidur pun dipanggil cikgu? Kerana kata nama dia memang lekat dah pada dia. Itulah kata nama dia. Ya? Haji. Haji. Panggil Haji. Sihat Haji? Haji ni orang yang pergi menunaikan haji. Tapi kerana dia telah menunaikan haji, walaupun masa tu dia tengah siram pokok bunga pun, orang tetap panggil dia Haji. Walaupun masa tu tengah siram pokok bunga. Hatta kalau dah meninggal dunia pun, orang tu dapat gelaran IR, engineer. Dia meninggal dunia, orang sebut IR dah meninggal dah. Walau dia dah meninggal, sepatutnya jadi al-mauta ataupun al-marhum. Tapi tetap dipanggil IR. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kata nama ni benda yang kekal, menunjukkan selama-lamanya. Syakiran. InsyaAllah ada kalangan kita yang memang bersyukur. Kita semua bersyukur, kita dipanggil syakiran. Ataupun kalau wanita, syakirah. Syakir, syakirah. Baik. Tapi kalau syakur, kita tukar syakir kepada syakur. Ada dalam Quran, inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami amat maha pengampun, amat menghargai orang. Syakur ni bagi Allah, Allah menghargai kita sebagai hamba-Nya. Macam ghafir, syakiran ni macam ghafir. Ghafir Tuhan yang sentiasa pengampun. Satu lagi Ghafur sama dengan syakur. Syakur ini dia datang dalam sirah mubalaghah. Apa maksud sirah mubalaghah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Artinya menunjukkan sesuatu benda yang terlebih. Kalau Allah itu ghafir, ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi zit tauli. Okey. Ghafiriz zambi, Tuhan itu sentiasa pengampun. Sebelum wujudnya manusia, Tuhan dah pengampun. Selepas wujudnya manusia, Tuhan dah pengampun. Tetap pengampun. Lepas mati manusia semua ni pun, Tuhan tetap pengampun. Sebelum kita melakukan dosa, Allah tu ghafir tak? Allah ghafir, pengampun. Setelah semasa kita melakukan dosa, Allah tu ghafir tak? Ghafir lagi. Setelah kita melakukan dosa, Allah tetap ghafir. Begitulah dengan syakir, orang tu sentiasa bersyukur. Tapi apabila ghafir tadi, dalam ayat yang lain Allah sebut ghafur, dalam banyak ayat ghafur, wallahu ghafurur rahim, inna rabbi laghafurur rahim. Dan juga ada ayat semuanya ghafur dulu baru rahim, kecuali satu ayat rahimun ghafur. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa maksud ghafur? Maknanya terlebih. Allah terlebih pengampunannya. Buat dosa banyak pun Allah terlebih pengampunan. Buat dosa banyak pun Allah terlebih pengampunan. Contoh ibarat ada orang berhutang dengan kita 500, dia datang, saya minta maaf dengan pandemik ni saya dah usaha habis-habisan dah. Saya dah tak mampu, boleh tak kita bincang? Kalau kan dia sama kita lah, kawan kita juga bukan orang lain. Boleh tak kalau Zul daripada 500 tu saya nak bayar 300, akan datang kalau saya ada duit saya bayar 200 lagi. Jadi dia minta. Maka kita ni pun dia nak hutang dia tu 500. Jadi kita pun sorry semula. Hutang dia 500, dia datang dia pun minta boleh tak bagi masa, dia memang tak mampu sebab PKP, pendapatan dia hilang. Kita tahu dia orang baik. Dia tak lari sepanjang dia berhutang dengan kita, tak pernah dia lari. Bahkan dia sentiasa minta maaf. Dan kita tahu dia terdesak, dia hilang pekerjaan, dia kerja habis-habisan, tapi yalah seorang tu dia rezeki dia kadang-kadang lambat datang. Okey. Kita pun kata pada dia, kalau ghafur ni, kalau ghafur peringkat manusia lah, bukan peringkat Tuhan. Tak apalah akhi, tak payahlah bayar 500. Bayar 100 pun okey.
400 lagi tu saya sedekahkan ataupun saya hadiahkan. Bayar 100 je. Sebab kita tak nak lepas terus dia daripada hutang tu, nanti dia jadi orang yang suka mengambil kesempatan. Okay, kita letak juga beban hutang tapi sedikit, bayar 100 je. Allah, dia pun suka, dia seronok, dia ambil masa setiap bulan bayar dalam RM40 sebagai contoh, RM30 nak cukup habiskan 100. Tuhan ni Maha Pengampun tu dengan dosa yang banyak, tapi Tuhan tu Ghafur, terlebih pengampunan. Hapus semua dosa kerana orang ni baik sangat. Ambil wuduk, potong dosa kecil sedikit. Cakap lembut dengan ibu bapa, potong lagi dosa kecil. Sentiasa menghormati keupayaan yang ada pada anak, potong lagi dosa kecil. Bagi solat sunat, potong lagi dosa kecil. Baca Quran, potong lagi dosa kecil. Padahal tak minta ampun pun. Kita hanya solat sunat, tak minta ampun pun. Bahkan solat sunat laju pula tu, 1 minit, 2 minit dah habis. Allah tetap mengampunkan dosa kecil walaupun kita tidak meminta pengampunan, itu ghafur. Maka kalau manusia syakur, artinya sirah mubalaghah, berlebihan, orang itu amat bersyukur. InsyaAllah saya ambil masa sedikit lagi ya Ustaz. Amat bersyukur artinya level syakuran dia lebih tinggi daripada syakiran. Dia benar-benar bersyukur. Dan kata Allah, i'malu ala Dawud syukra, beramallah, bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur. Tetapi kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit kalangan hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur, syakur. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, adakah orang boleh sampai level syakur sebenarnya? Adakah orang boleh sampai level syakur? Jawabnya ada, tetapi terlampau sedikit, dan itu pun boleh dikatakan golongan para nabi dan juga golongan para wali. Para wali seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Hanbal, Imam Muslim bin Hajjaj, Imam Abu Dawud. Para wali itu insya-Allah mereka boleh sampai ke level syakur. Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan para nabi confirm mereka lah golongan-golongan yang syakur. Contohnya kata Allah memuji Nabi Nuh, zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh hamba yang syakura, benar-benar bersyukur. Jadi sedikit syakur, kebanyakannya syakir. Kebanyakannya boleh jadi orang yang syakir. Jadi dalam kes ini Allah Ta'ala memberikan penunjuk pada kita antara dua je. Pertama, sama ada kita menjadi orang yang syakir, orang yang sentiasa bersyukur. Allah tak guna syakur kerana terlalu sedikit orang yang boleh sampai ke level syakur. Allah pun tidak mahu bebankan kita dengan level syakur. Paling kurang, mana kita bukan paling kurang, kita dapat level syakir, alhamdulillah. Tak dapat level syakur pun tak apa. Level syakir, alhamdulillah. Sebab tu Allah guna syakir. Kalau Allah kata syakur, pensan kita nak jadi orang benar bersyukur. Kalau nak jadi orang benar bersyukur, artinya saya tak boleh tidur ni. Saya kena buat kerja. Tidur sekejap je. Tengah hari tidur sekejap, korang buat kerja je. Tak boleh nak rehat-rehat sangat. Kita letih lah kita kalau macam tu nak jadi macam Nabi kan. Jadi Allah meringankan kita. Allah tahu kelemahan kita. Tapi kalau kafir, dalam kes sama ada menjadi orang syakir ataupun orang yang kufur, dalam kes kufur ni, Allah guna kafura. Sedangkan kita faham kaedah tadi, kalau kafir, orang sentiasa kufur. Kalau kafur, orang yang benar-benar kufur. Jadi kenapakah Allah Ta'ala guna perkataan benar-benar kufur? Kerana Allah nak cerita pada kita, tuan-tuan, ibu ayah dirahmati Allah, dengan begitu banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tiba-tiba kita kufur kepada Allah, benar-benar kita hamba yang tak tahu harga diri. Benar-benar kita ni hamba yang kufur kepada Allah. Bukannya kufur biasa, bahkan ini kufur yang dahsyat sangat. Macam-macam dah Allah bagi kesenangan hidup. Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, hidung boleh menghidu. Segala-galanya ada. Allah dah bagi sihat dah, tapi kita kufur juga pada Allah. Ternyata kita benar-benar kufur. Jadi bila kita nisbah pada nikmat yang Allah berikan ni, kita memang tak sampai ke level syakur. Kita banyak masa kita duduk berehat je.
maka kita dipanggil syakir. Tapi dengan begitu juga, dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, bila kita kufur kepada nikmat-nikmat tersebut, memang logik kita dipanggil kafur, orang yang benar-benar kufur kepada Allah Azza wa Jal. Jadi sebahagian kita memang sebahagian kita berpotensi menjadi hamba yang bersyukur, iaitu syakiran, namun sukar untuk mendapat level syakur. Namun alhamdulillah, insya-Allah level syakir pun alhamdulillah itu pun sukar sebenarnya, ya, sukar. Jika dinisbahkan kepada banyaknya nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita yang tak henti-henti, logiklah kita hanya digelar syakir bukannya syakur, dan logiklah kalau kita digelar kafuran bukannya kafiran. Ya. Okey. Ini penerangan oleh Al-Qurtubi. Okey, pengajarannya kita perlu berusaha menjadi hamba yang bersyukur dan jauh daripada kufur. Wallahu a'lam. Kufur dengan kafir dia begini. Kufur ni perbuatan. Kufur ni perbuatan. Kalau kafir orang itu sendiri. Jadi kalau kita kata orang tu orang kufur, dia kurang tepatlah. Dia kata kalau orang tu kafir. Kafir tu artinya kata nama. Kalau kufur ni ada ke kufur ni dalam bahasa Arab kufrun. Kufrun. Kufur artinya nilai kekafiran itu sendiri ataupun perbuatan kafir itu sendiri. Okay. Contohnya kalau kita tidak menghargai nikmat Allah, itu perbuatan kufur. Orang yang melakukan perbuatan kufur dipanggil kafir. Ya, orang yang melakukan perbuatan kufur dipanggil kafir. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya minta maaf, saya terlebih masa 7 minit. Tapi sebagaimana yang saya maklumkan, saya orang yang sangat menjaga masa. 7 minit ini pun kerana masa tambahan yang memang diberikan oleh Akademi Tadabbur Malaysia pada saya dalam perbincangan antara kami. Maknanya kalau Ustaz Yusof kata pukul 10 je, memang saya akan berhenti pukul 10 walaupun perbincangan belum habis sepenuhnya. Jadi ini merupakan amanah masa yang diberikan pada saya perlu pelihara dengan baik insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semoga Allah merahmati kita semua dan semoga Allah Taala akan memberikan kita kekuatan untuk memahami ayatul Quran dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.